Kita teruskan dengan 2.2 Trend Persekitaran Perniagaan. Trend merupakan perubahan yang mengikut tahap perkembangan atau peredaran zaman sesuatu bidang yang diceburi. Trend ini boleh mempengaruhi faktor-faktor yang menjadi pemboleh ubah kepada suatu bidang yang utama. Oleh itu, faktor-faktor ini boleh berubah mengikut keperluan dan peredaran masa. Trend persekitaran perniagaan dipengaruhi oleh dua faktor iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman merupakan faktor yang boleh dikawal seperti sistem pengurusan, sumber manusia, pengeluaran dan sebagainya. Manakala faktor luaran merupakan faktor yang tidak boleh atau sukar dikawal seperti situasi ekonomi, politik, perundangan dan sebagainya. Jenis trend perniagaan yang berlaku akibat dua faktor tersebut ialah yang pertama adalah trend meningkat, trend menurun dan trend mendata. Bagaimana kita nak menentukan atau apa kata kunci yang menggambarkan? So kita lihat kepada arah pergerakan anak panah. Jika arah anak panah menunjukkan ke atas, itu menunjukkan dia adalah trend meningkat. Manakala jika anak panah menuju ke arah bawah atau arah menurun, itu menunjukkan trend menurun. Sekiranya trend mendata, fenomena trend ini berlaku apabila semua faktor dalaman dan luaran tidak berlaku perubahan yang ketara. Maksudnya dia adalah sekata. Seterusnya 2.3 Analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Usahawan atau peniaga hendaklah sentiasa peka terhadap perubahan sekitaran dunia perniagaan, sama ada perubahan itu kecil ataupun besar. Ini kerana perubahan yang berlaku ini akan memberi kesan yang besar kepada organisasi perniagaan. Kesemua aspek yang melibatkan perniagaan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau komponen-komponen persekitaran yang ada. Faktor-faktor yang boleh membawa perubahan terbahagi kepada dua faktor iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Kita lihat dahulu faktor dalaman. Faktor dalaman yang boleh mempengaruhi perubahan kepada persekitaran perniagaan adalah gaya pengurusan, yang kedua sumber manusia, ketiga pemasaran, keempat pengeluaran, kelima keuangan, keenam teknologi maklumat dan ketujuh penyelidikan pembangunan. Kita lihat pula pada faktor dalaman, analisis faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Faktor dalaman yang pertama adalah gaya pengurusan. Jika kita rujuk kepada grid pengurusan 1.1, itu menunjukkan gaya pengurusan laissez-faire. Majikan memberi ruang dan kebebasan kepada pekerja. Jika kita rujuk pada grid pengurusan 1.9, merupakan gaya pengurusan sokongan, menunjukkan tahap perhubungan yang baik telah terjalin antara majikan dengan pekerja. Grid pengurusan 5.5, gaya pengurusan sederhana, menunjukkan tindakan majikan yang bijak dalam menjaga hubungan dengan pekerja mereka. Gaya pengurusan 9.1 yang ditunjukkan oleh grid pengurusan adalah gaya pengurusan autokratik, tindakan majikan yang tegas dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Manakala grid pengurusan 9.9 menunjukkan tindakan majikan mengamalkan toleransi dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pekerja dalam semua aspek. Seterusnya kita lihat pada faktor dalaman yang kedua iaitu sumber manusia. Sumber manusia merupakan sekumpulan kaki tangan atau pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Pihak organisasi perniagaan perlu ada perancangan dalam menyediakan
keperluan pekerja dan pembahagian tugas, supaya pengurusan manusia dapat berfungsi dengan baik. Sumber manusia terbahagi kepada dua, iaitu sumber manusia dalaman dan sumber manusia luaran. Sumber manusia dalaman merupakan pengambilan pekerja yang sedang bekerja atau perkhidmatan dalam sesebuah organisasi perniagaan. Manakala sumber manusia luaran merupakan pengambilan pekerja dari luar organisasi. Faktor dalaman yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran merupakan satu sistem aktiviti sesebuah perniagaan yang dibentuk dalam merancang dan melaksanakan strategi produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran barang atau perkhidmatan. Objektif pemasaran ialah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dalam mencapai objektif organisasi perniagaan. Perniagaan juga boleh menggunakan elemen-elemen campuran pemasaran untuk mempengaruhi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Campuran pemasaran atau dikenali sebagai 4P, Price, Place, Product, Promotion. Produk merupakan barang dan perkhidmatan. Produk mesti berkualiti, sempurna, dapat memenuhi kehendak pengguna. Pengedaran ataupun agihan perantara untuk menyampaikan produk menggunakan saluran agihan yang sesuai agar pengagihan dapat dilaksanakan dengan cepat. Promosi dapat mewujudkan permintaan dan dapat meluaskan pasaran meliputi pengiklanan, promosi jualan, jualan terus dan publicity. Manakala harga iaitu bayaran, harga mestilah realistik, berpatutan dan dapat tutup kos pengeluaran. Faktor dalaman seterusnya adalah pengeluaran. Pengeluaran merupakan satu proses menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang tidak terhad. Seterusnya adalah faktor keuangan. Faktor keuangan dan perekonomian merujuk pada struktur keuangan perniagaan. Faktor keuangan juga berkaitan tentang sumber pendapatan serta peluang-peluang pelaburan perniagaan. Seterusnya adalah teknologi maklumat. Perkembangan dalam sistem teknologi maklumat telah mengubah cara komunikasi dan hubungan antara peniaga dengan pembekal, pelabur dan pelanggan. Maklumat lebih mudah diperolehi dan disampaikan melalui internet. Dan seterusnya adalah penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan R&D merupakan aktiviti kreatif dan inovatif yang dijalankan secara sistematik bagi meningkatkan pengetahuan dan hasil sedia ada kepada pembangunan dan penciptaan produk baru yang bermanfaat. R&D penting pada sesebuah perniagaan untuk meningkatkan kualiti barang atau perkhidmatan bagi memenuhi citarasa dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Analisis faktor yang membawa perubahan pada persekitaran perniagaan yang seterusnya adalah 2.3.2 iaitu faktor luaran. Faktor luaran merujuk kepada faktor yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada sesebuah syarikat. Faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perniagaan terdiri pada faktor politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, ekologi dan undang-undang. Kita lihat satu per satu. Politik. Yang pertama adalah politik. Keputusan dalam sesebuah perniagaan turut dipengaruhi oleh perkembangan politik. Kerajaan boleh meluluskan undang-undang yang membawa kesan positif atau negatif yang dihadapi oleh sesebuah perniagaan.
Faktor yang kedua adalah ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi kuasa beli dan gaya perbelanjaan pengguna. Faktor luaran yang ketiga adalah sosial budaya. Cara hidup dan sosial budaya yang diamalkan oleh pelanggan akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Manakala faktor seterusnya adalah teknologi. Perubahan dalam teknologi mewujudkan peluang dan pasaran baru yang lebih banyak kepada usahawan. Perkembangan dalam teknologi komputer membolehkan barang dan perkhidmatan disampaikan dengan lebih efisien kepada pengguna. Seterusnya adalah ekologi. Faktor luaran yang kelima adalah ekologi, iaitu ekologi melibatkan isu alam sekitar yang memberi kesan kepada perniagaan. Sumber semula jadi sedia ada yang terhad menjadi semakin berkurangan berbanding dengan permintaan yang memerlukan penyelesaian untuk masalah tersebut. Manakala faktor luaran yang terakhir adalah undang-undang. Undang-undang dapat mewujudkan persaingan yang sihat dan melindungi pengguna dari penyelewengan peniaga yang tidak bertanggungjawab. 2.3.3 Analisis faktor dalaman dan faktor luaran. Analisis faktor dalaman dan luaran terhadap sesebuah organisasi perniagaan boleh dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu kaedah menganalisis yang diguna dalam perancangan dan persediaan dalam sesuatu perniagaan. SWOT, SWOT ialah singkatan kepada perkataan strength, ini kekuatan, weakness, ini kelemahan, opportunity iaitu peluang dan threat iaitu ancaman. Objektif analisis SWOT ini adalah bertujuan untuk menilai kesan perubahan persekitaran dalaman dan luaran yang boleh mempengaruhi aktiviti organisasi perniagaan. Selain itu, analisis SWOT juga dapat membantu organisasi merancang aktiviti perniagaan secara lebih sistematik. Kekuatan dan kelemahan merupakan komponen analisis faktor dalaman, manakala peluang dan ancaman ialah komponen untuk analisis faktor luaran. Bagaimana kita nak guna analisis SWOT ni? So, kalau dari segi kekuatan dan kelemahan, so kita boleh lihat kepada kekuatan dalaman organisasi kita lah dalam situasi begini. Contohnya adalah kekuatan organisasi kita. Contohnya kita punya strategi yang kuat, teras keupayaan dalaman yang teguh, mempunyai keupayaan kecemerlangan dalaman, produk yang lain daripada pesaing. Kelemahan mungkin organisasi kita hala tuju yang tidak jelas, sumber-sumber yang tidak menepati kunci kejayaan ataupun akuan yang lemah. Manakala faktor luaran dari segi peluang pasaran menghadapi pesaing, peningkatan mendadak terhadap produk, mendapat pelanggan dari segmen lain, pembangunan produk untuk memenuhi kehendak pelanggan yang berkembang. Jika kita tengok pada ancaman, mungkin disebabkan oleh kelembapan perkembangan industri. Mungkin juga kita boleh pada kebarangkalian kemasukan peniaga baru ataupun kehilangan pasaran barang gantian. 2.4 Kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. Setiap trend dan faktor persekitaran akan memberi kesan kepada persekitaran perniagaan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Usahawan atau peniaga perlu sentiasa peka terhadap keadaan pasaran yang sentiasa berubah
rubah. Antara kesan perubahan persekitaran terhadap sesebuah organisasi perniagaan ialah pasaran, trend dan undang-undang. Kita lihat satu persatu, iaitu yang pertama adalah aspek pasaran, di mana kesan perubahan persekitaran terhadap pasaran dalam sesebuah perniagaan boleh dilihat dari beberapa perspektif, iaitu perubahan citarasa ataupun perubahan fashion dan gaya hidup pengguna, lambakan barangan import, pembangunan dalam teknologi. Seterusnya adalah aspek trend, di mana kesan perubahan dari aspek trend meliputi kesan terhadap guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Jika kita lihat pada aspek trend iaitu guna tenaga, jika trend menurun dalam guna tenaga berlaku, hal ini bermakna kadar pengangguran akan meningkat. Pendapatan adalah jumlah nilai pendapatan yang diterima oleh individu dalam satu jangka masa tertentu, biasanya dalam masa 1 tahun, sama ada daripada kegiatan produktif atau tidak produktif. Pertumbuhan ekonomi, trend pertumbuhan ekonomi negara yang semakin berkembang memberi kesan positif kepada perniagaan. Seterusnya adalah aspek undang-undang. Undang-undang yang telah diluluskan oleh kerajaan berkaitan dengan pelbagai isu perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perniagaan. Kesan perubahan yang wujud dari aspek undang-undang adalah seperti berikut, iaitu melindungi perniagaan dari sebarang penipuan, mewujudkan sistem perniagaan secara adil, serta melindungi hak semua pihak dalam perniagaan.